Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, izinkan kita menyambung kemula apa yang kita bincangkan tadi. InsyaAllah kita akan tamat sebelum jam 9 malam, kerana kita ada lagi acara-acara lain yang akan berterusan selepas daripada ini. Hadirin hadirat sekalian, sepetan tadi kita bercerita bagaimana giatnya para salafus salih, khususnya sebulan sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak. Antaranya adalah melaksanakan puasa, sehingga kan dalam konteks Nabi SAW sendiri, Aisyah isteri baginda pun mengakui, fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahr illa ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nabi yang saya kenal, kata dia hanya puasa lengkap sebulan, bulan Ramadan. Tapi bawah sikit Ramadan, Sya'ban. Sya'ban dia kerap puasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Bukhari Muslim. Apa sebab? Pertama tadi kita dah menyebutkan, Sya'ban ini dia menampal puasa Ramadan. Dengan syarat ada pula puasa 6 yang kita buat selepas Ramadan nanti. Yang kedua, kata ulama, Nabi mengajarkan kita banyak berpuasa bulan Sya'ban sebab untuk memberi latihan kepada orang yang tak biasa berpuasa. Bagi orang awam, puasa ni bukan sesuatu yang senang. Kita yang tuan-tuan ahli masjid yang kerap puasa ni senyum ya nak puasa ni. Nanti hari Ahad, hari Senin 6 hari bulan, sahur kita simple-simple ya, dah biasa puasa. Tapi bagi rakan-rakan kita yang jarang-jarang puasa, puasa ni mengerikan bagi mereka. Baik itu kita tengok geng-geng ni kalau sahur macam nak pergi ke laut makanan, takut kita tengok. Nasi, mi goreng, makaroni, carbonara, pizza, semua ada. Engkau ni nak pergi ke mana ni? Tak ada, pergi office je. Jadi punya makan. Ingat nak bawa kapal tengah laut ke? Dia punya cara sahur menakutkan kita. Lepas makan ada main dish, makan roti bakar, telur separuh masak, kopi O lagi. Lepas tu minum pula Herbalife nak bagi tak lapar sampai malam. Ada pula makan tonik cap ikan haruan Sarawak. Ada pula makan fiber nak bagi perut ni dia vibrate gedeg-gedeg. Macam-macam dia cekik takut nak puasa. Bagi orang yang kuat ngisap rokok, susah hati betul dia. Kalau 5.30 azan 5.25 tu, jawabnya 5-6 puntung lah jawab. Berganti-ganti. Saya ada seorang kawan perokok tegar, tapi sekarang dah berhenti, alhamdulillah. Dia punya kuat isap rokok, bawa kereta Kuantan ke Kuala Lumpur sebungkus habis. Sambung puntung betul dia. Kuantan Kuala Lumpur 3 jam sebungkus. Kita sehari sebungkus munasabah. Ini 3 jam sebungkus. Bayangkanlah berapa bungkus sehari. Dia kerja bawa kereta, bawa kenderaan hantar barang ini. Saya tanya, bang, awak ni macam manalah bulan puasa? Tuan Ustaz, saya doa pada Allah jangan tak bangun sahur sudah. Saya kalau tak bangun sahur tak kena rokok, habislah kota nikotin saya tu. Saya kena cukupkan kota nikotin saya tu nak menahan 13 jam 40 minit ni. Habis hari kunci jam, alhamdulillah saya sahur kurang-kurang dalam 7 batang kena wajib. Kata nak cukupkan kota. Tak pernah terbabas sahur. Ada sekali terbabas, dia kata. Kunci jam 4.30. Satu rumah tak bangun isteri, tak puasa pada hari tu, jadi dia pun terlepas nak bangun. Bila isteri tak bangun, satu rumah tak bangun bersahur. Akhirnya sedar-sedar 5.25 masjid dah ngaji-ngaji lah. Nak azan dah tu. Dia punya panik pergi ke dapur cari nasi. Tengok jam dah 5.27, 3 minit lagi nak azan. Kalau ikut kita Malaysia waktu imsak dah berhenti tu, tapi dia darurat, dia kata dia pakai jugalah. Jadi saya ustaz bila masjid dah mengaji saya panik. Maksud saya tak tahu nak buat, nak makan nasi ke isap rokok, nak makan nasi ke isap rokok. Akhirnya saya buat 2 dalam 1. Tangan kanan nyuak nasi, tangan kiri isap rokok, buat serentak.
Ya, bagi orang yang jarang latihan, puasa ni perit bagi dia. Tak apalah tuan-tuan, start Syaban ni berlatih ha. Berlatih sehari try dulu. Tak larat ustaz. Pukul 12 buka. Mengalah ke budak-budak. Pukul 1 buka ha. Mesti mau latihan. Latihan. Itulah tujuan Nabi ni sayangkan kita. Tu dia suruh berlatih. Dia tahu umat dia bukan kuat sangat berpuasa. Itu amalan yang pertama, berpuasa. Amalan yang kedua, kata ulama al-salafus salih, mereka ini dah start mula membaca Quran di bulan Syaban. Kita selalu dengar baca Quran ni dah masuk Ramadan. Tak, ulama Syaban sebenarnya dia punya amalan tu memang hari-hari, tapi dia lebih giat sampai tahap tutup kedai, sampai tahap tutup kelas pengajian. Antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif diceritakan Amr bin Qais rahimahullah, dia apabila masuk bulan Syaban, dia ni orang berniaga, dia tutup kedai. Syaban tutup dah. Apa sebab? Dia akan kosongkan masanya untuk nak membaca Quran. Dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra dicatatkan ada satu orang ulama, Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Dia ni ulama mujtahid mazhab Syafi'i. Masuk saja Syaban dia tak keluar rumah, kecuali pergi sembahyang masjid saja. Apa dia buat di rumah? Dia duduk di rumah, dia membaca Quran sampailah bulan Ramadan. Apa sebab? Kata Salamah bin Kuhail rahimahullah, kana yuqalu syahru Sya'bana syahrul al-qurra. Kami para ulama menggelarkan Syaban ini sebagai bulan para qurra. Apa makna qurra? Orang membaca Quran. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan Syaban bulan pembaca Quran. Kalau ada di kalangan tuan-tuan di sini orang yang suka baca Quran, orang yang pandai baca Quran, orang yang taranum Quran, orang yang mahir tajwid Al-Quran, orang yang tadabbur Quran, beruntunglah tuan-tuan semua digelarkan sebagai qurra ataupun ahlil Quran. Apa makna ahlil Quran? Ahlil Quran ini Allah Ta'ala ada keluarga di atas muka bumi. Siapakah keluarga family Allah Ta'ala? Ahlil Quran. Ahli Quran family Allah secara simboliknya, secara simbolik. Adik-adik kita yang hafal Quran ini ahlullah, mereka ahli Quran. Sebab itu beruntunglah. Tapi tidak ada gunanya segala gelaran kalaulah Quran tak dibaca bermula pada Syaban. Justru marilah hadirin hadirat sekalian, mulai malam ini kita dah boleh buat persiapan. Antaranya yang mudah-mudah, mohonlah kepada Allah supaya Tuhan mudahkan segala urusan kita. Mudahkan. Sebab kita tak nafi, ada di kalangan tuan-tuan ni yang tak sihat, sakit. Puasa ni memerlukan kepada kesihatan. Kalau orang tu sakit tapi puasa, ataupun dia sakit dia tetap nak berpuasa, maka akan melahirkan banyak permasalahan-permasalahan fiqh yang memeningkan. Baik itu orang sakit, lebih baik tak payah puasa je lah. Nanti kan kalau dia puasa juga, para agamawan yang pening nak mencari hukumnya sah atau tidak puasanya. Contoh dia sakit, doktor panggil ke hospital, nak masuk, nak buat endoskopik, masuk kamera dalam tekak tu, cek perut dia ada apa, tengok usus. Dia pula puasa. Habis tu kan dia tanya, ustaz, saya tadi pergi endoskopik, saya tak apa sihat, perut ada sebu sikit, batal tak masuk endoskopik? Kan susah nak jawab. Boleh, tapi panjang kitab tu, kena buka lama sikit. Benda tu tak dibahaskan ulama. Sebab dulu siapa sakit tak payah puasa lah. Selesai masalah. Sakit tak puasa. Sakit. Sekarang ni orang dia malas nak mengganti. Sebab banyak sangat sekarang ni orang buat open house apa semua bulan Syawal. Dia kata kalau aku puasa tu susah lah, padahal ganti sampai Syaban pun boleh. Jadi dia nak juga puasa. Ginilah, nak endoskopik boleh, dengan pemerhatian pastikan wire yang masuk tu bersih. Takut doktor tukang sahur tadi makan tom yam, ada perisa tom yam, jadi susah kita nanti. Jadi leceh. Tak apalah sakit, doa pada Allah, ya Allah, aku ni kalau tak makan ya Allah pukul 11 pagi, pukul 12, aku pusing mata lah ya Allah, rasa nak pitam lah ya Allah, kau tolonglah aku nak Ramadan ni, aku ni tekanan darah rendah ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Contoh, dah start kena berdoa dah.
tolonglah ya Allah, aku nak puasa, contoh. Kadang kesian kami Jabatan Agama, tiap kali bulan puasa kami tahanlah orang-orang yang sengaja langgar peraturan puasa. Kalau dia buat secara sembunyi-sembunyi, itu kita tidaklah nak skodeng-skodeng sangat. Ini public sangat, tak boleh lah. Kita tangkap. Bila tanya haji, kadang orang tua-tua pakai kopiah atas kepala, minum kopi tiam. Haji apa nak puasa? Kecil mani. Kecil mani. Dia makan ubat kecil mani. Apa tak puasa? Dia pun tunjuk surat doktor, gastrik. Tengok surat. Gastrik. Ya, ada orang gastrik, tak nafi. Tapi sekurang-kurangnya berdoa lah sebelum Ramadan. Ya Allah, aku ada gastrik ya Allah. Aku kalau tak makan perik ni macam kena flush perut ni. Kau bantulah aku ya Allah. Sebelum aku meninggal aku nak puasa macam orang lain. Ya Allah bantulah aku. Doa. Kita tak nafi ada orang gastrik, tapi kebanyakannya gas tu sikit ya, terik tu yang lebih itu ya. Kita hangin sangat tu. Berdoa kepada Allah. Bergantunglah dan bertawakallah kita kepada Allah untuk menjalankan ibadat-ibadat di bulan Ramadan. Sama ada semayang malam, qiyamul lail, ibadat puasa, nak bersedekah, berderma, kena minta dengan Allah. Ya Allah, janganlah aku datang sifat kerekut mula nanti bila tabung tu golek buat tidur. Ya Allah, gerakkanlah aku bila tabung lalu. Amin. Ataupun nak khatam Quran, minta dengan Tuhan, jangan sombong tuan-tuan. Begitu juga nak mengulang hafalan Quran. Tuan-tuan biasa buat umrah, buat haji ya. Kadang-kadang kita tengok di hotel sebelum pergi semayang, survey dulu. Main clear tak clear ni, buka TV1 Saudi ya. Dia ada siaran langsung Masjidil Haram. Kita pun tengok. Allah ramainya manusia. Ai, semayang luar lagi, depan Ben Daud lagi. Aku ni karang gayanya. Engkau tak turun-turun, memanglah Ben Daud jawabnya. Cuba turun awal. Dia nak menunggu orang tu komat. Kau ingat Masjid Muaz bin Jabal boleh komat-komat baru datang. Preparation lah, turun awal. Kalau sembahyang Jumaat tu kalau boleh start subuh, tak payah balik lah. Duduk Masjid Nabawi tu kat Raudah tu, tak balik-balik dah jawab kan. Preparation. Kadang kita tengok orang tak, oh ramainya orang, lepas aku ni nak sembahyang hari ni Masjidil Haram. Berdoa lah. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkanlah, jangan persusahkan. Kadang-kadang kita tak perasan, bila kita baca doa-doa begitu, Allah mudah je urusan. Biasa pintu 79 tu kalau dah azan tak boleh masuk. Tapi sebab kita daripada hotel Tukumat Kamit baca bias, sampai kita polis tu lembut pelatih Haji Malaysia, yalah lepas pula aku, orang lain tak lepas. Yang India Pakistan sangkut. Kita pun peluklah selipar berjalan. Datang pula kena Malaysia, yalah syep tolong simpan pula selipar kita. Baik benar orang ni. 45 dia tunjuk peti 45, kau ambil kat sini kerang. Syukran. Kita jalan. Biasa dia tutup dah pagar hijau. Tak tahulah doa apa kita tadi menjadi sangat. Haji Malaysia, yalah dapat kita turun ke bawah. Dia tak boleh jangka. Tengok TV kat hotel tadi, tak lepas aku ni. Dah, Tuhan tolong. Buat tawaf sunat lepas dah ni. Rabbi yassir wala tu'an. Redah, mudah rupanya. Ya. Pusingan ketiga dah kita ya. Ya Allah mudahkan. Ya Allah, aku nak cium Haji Aswad ya Allah. 6 kali pergi ke Mekah, tak pernah merasa Haji Aswad. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir. Tiba datang orang Indonesia. Pak, mau Haji Aswad ni Pak? Ya. Ayo Pak. Cium cepat Pak. 100 rial Pak. Bayarlah sikit. Niat sedekah, bukan rasuah. Sedekah. Kalau kita nak tumbuk tak larat kita, biarlah budak tu tolong, budak Indonesia tu. 100 rial bagi sajalah. Sebab itu Nabi kita sendiri mengajarkan kita banyak berdoa untuk beramal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada perkara menjadi mudah kecuali Engkau yang mempermudahkan, dan Engkau menjadikan kesusahan tapi kalau Engkau kehendaki benda itu jadi mudah. Hadis Ibn Hibban. Jangan overconfident beribadah, mesti minta bergantung dengan Allah. Dalam hadis lain Nabi mengajarkan, riwayat Tirmizi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon pada Engkau mudahkan aku melakukan kebaikan
dan jauhkan jiwaku selalu nak melakukan kemungkaran. Mula-mulalah berdoa start pada malam ini. Allah mudahkan aku berpuasa, aku ni ngisap rokok kuat, macam mana aku nak puasa? Tolonglah aku, berhentikanlah aku isap rokok 13 jam 45 minit. Malaikat pun jawab, ui berhenti teruslah. Okey, tukar balik. Doa tak betul. Mintalah berdoa kepada Allah. Tapi sebenarnya kita di Malaysia, puasa kita ini Allah Ta'ala tidak bagi susah. Tuan-tuan yang selalu atau berpengalaman duduk di negara orang, duduk negara 4 musim, tahu susah puasa di negara orang. Tapi Alhamdulillah kita di Malaysia, puasa kita jarang mencecah 14 jam. Saya ingat daripada zaman Tok Adam lagi lah, sampai kiamat kita puasa, itulah range masa kita. Bagi contoh, kita di Kuala Lumpur ini tahun ini Allah beri keringanan, kita berpuasa 13 jam 46 minit. Tidak panjang. Orang negara Northern Hemisphere kalau dengar 13 jam 46 minit menangis dia. Allah seronoknya duduk Malaysia. Malaysia best puasa, tidak panjang. Tuan-tuan di sini nanti akan subuh pukul 5.34 pagi, berbuka 7.20 malam. Cuma 2 hari lagi saja nak raya. Subuh 5.31 pagi dan berbuka pukul 7.23, tambah dalam 6 minit daripada waktu awal. Tapi 2 hari nak raya tuan-tuan, entah ke mana-mana, duduk atas highway mana nak balik kampung dah sibuk masa itu ya. Jadi kalau kita merenung negara-negara yang lain, macam contoh kita tengok negara-negara Arab, kesian negara Arab, tahun ni Allah bagi rahmat. Inilah kali pertama negara-negara Arab dalam tempoh 4 tahun mereka akhirnya dapat berpuasa bawah 15 jam. First time in 4 years. Dia orang dah bertahun-tahun puasa cecah sampai 15-16 jam. Tahun ni kota Makkahul Mukarramah, insya-Allah orang yang buat umrah Ramadan tahun ni puasa tak panjang. Kita puasa di Mekah tahun ni 14 jam 20 minit saja. Subuh 4.21 pagi, berbuka pukul 6.41 petang. Tak ada masalah. Kalau di negara-negara Teluk Khalij, bagi contoh di Abu Dhabi, mereka puasa 14 jam 35 minit saja. Dan temperature lebih kurang dalam 38 hingga 40 atau 41, tak berapa panas sangat. 2 tahun lepas di Abu Dhabi, cuaca waktu Zuhur mencecah 50 darjah Celsius. 2 tahun lepas. Tuhan tak pernah buat begitu pada kita. Kena syukur pada Allah. Allah banyak dah memudahkan kita. Tinggal kita je yang pemalas lagi sebenarnya. Kalau bagi negara-negara, tetapi orang Arab tahun 2040 dia akan puasa panjang semula. Nasiblah kau, datanglah Kuala Lumpur ramai-ramai. Kita orang puasa maintain ni setiap tahun. Bagi negara-negara 4 musim yang Northern Hemisphere, hemisfera utara, Allah bagi rahmat juga. Tahun ini julung-julung kali mereka dapat puasa bawah 20 jam. Disebabkan musim panas tahun ini hanya bermula pada 21 Jun sampai 23 September. Ini bererti sekarang mereka sedang menghadapi spring, musim bunga. Musim bunga adalah musim yang paling sedap sekali dalam antara banyak-banyak musim. Baju tak tebal sangat, tak nipis sangat, just nice. Suasana sangat indah kalau musim-musim spring ini. London misalnya, tahun ni orang di London, mereka akan puasa 12 jam 52 minit sahaja. Last year mereka puasa 20 jam 3 minit. Tahun lepas orang di London mereka subuh 1.20 pagi, maghrib pukul 9.23 malam. Dia punya isyak pukul 11 6 minit malam. Maknanya lepas berbuka mereka hanya rehat 1 jam 38 minit dan mereka dah kena prepare untuk isyak dan juga tarawih. Ini juga bermakna 3 jam 45 minit selepas berbuka mereka dah kena prepare sembahyang subuh. Seksa tahun lepas duduk di London. Panjang betul tempohnya. Sama juga macam di Iceland. Iceland tahun lepas catat rekod paling ganas sekali, puasa 21 jam 33 minit. Dia orang subuh pukul 2.10 pagi, berbuka pukul 11.37 malam. Setengah jam lagi dah masuk hari baru. Tapi tahun ini Allah beri rahmat, mereka hanya puasa 19 jam 37 minit. Subuhnya pukul 2.23 pagi, berbuka pukul 10 malam. Bagi orang Iceland sujud syukur tu pukul 10. Kalau orang Malaysia pengsan, menggelitik, pukul 10. Sebab kita puasa Malaysia syok tuan-tuan. Mana tak syok? 5.30 azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergilah masjid main subuh jemaah.
5.30, 5.45 baru semayang. Imam baca panjang pendek ke rumah pukul 6 lah. Kata lagi minggu cuti ya. Pukul 6 balik rumah. Baca Quran semuka dua muka. 6.30 tidur. Tak ada apa nak buat, bukan nak beli breakfast apa, tidur lah. Tidur daripada pukul 6.30. Tidur setidur tidur. Pup bangun 2.30 petang. Mana miss semayang Zuhur berjemaah, tapi Zuhur ada lagi. Jadi kena denda sikit lah. Macam mana nak membalas denda tu? Dia kena semayang Zuhur berjemaah jugalah. Buat dengan isteri, dengan anak-anak ke apa, semayang. Nanti asar pergi masjid, cover balik yang kau ponteng Zuhur tadi. Di Islam ni cover mengcover je. Kalau tak lepas ni buat ni. Dia menampal-nampal kan. Asal ke semayang jemaah, nak cover yang Zuhur tadi, soft depan lah. Soft depan, pakai jubah, pakai serban. Lepas serban ada 3. Ni satu, atas satu, badan satu. Banyak pahala sikit lah, pakai wangi-wangi. Atas sendiri punya, bukan masjid punya, baru pahala lebih lah. Semayang. Habis semayang asar, zikir sikit, i'tikaf. Habis semayang asar balik. Sampai rumah pukul 5. Duduk sekejap, tengok berita TV1. Wah, 5.30, habis dah berita. Start motor, mau pergi bazar Ramadan. Itu je lah amalannya kan, pergi bazar Ramadan. Cari kuih. Tawaf lah. Tawaf mesti 7 kali ya, 7 kali. Sampai tempat murtabak, lambai tangan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah. Dah macam tawaf sunat pula. Tawaf. Habis balik. Dah sampai rumah 6 lebih. 6 lebih, taruh makanan, isteri buat plating apa semua. Kita tengok jejak Rasul. Ada lagi jejak Rasul. Tengok jejak Rasul. Pukul 7 dah boleh duduk kat meja dah. Dah boleh duduk dah. Duduk, buka radio nak dengar azan. Biasa 7-5 minit, 7-10 minit DJ dah pasang lagu gambus dah. Kalau gambus tu nak buka lah tu. 7.20, 7 suku 7.20 azan. Allah Akbar. Habis dah semangkuk. Allah Akbar habis dah semangkuk. Lecikang habis dah semangkuk. Sedap Malaysia ni. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan duduk di Iceland, subuh pukul 2.10 pagi, semayang gerbu-gerban 2.30. Tok Imam panjang sikit 2.45, pukul 3 balik rumah. Pukul 3 mengaji, 3 suku tidur. 3 suku pagi tidur. Tidur. Tuan-tuan bangun pukul 10 malam pun tak buka lagi. Bayangkanlah. Hijau muka dia tidur. Oh letih. Batu syukur pada Allah, ya Allah Engkau mudahkan aku duduk di Malaysia. Sayangilah negara kita kerana kita dapat Allah bagi nikmat. Dan yang terakhir, selain daripada berdoa, tak boleh banyak-banyak nak habis masa dah. Yang terakhir, selain daripada banyak berdoa, yang kedua, cukupkanlah bekalan ilmu. Kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Siapa-siapa yang beribadat dengan Allah tanpa ilmu, maka dia akan melakukan banyak kerosakan pada ibadahnya. Orang yang tidak tahu hukum hakam puasa, pasti puasanya jadi rosak kerana tak tahu. Orang yang tidak tahu perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa, pasti dia kehilangan pahala puasa yang sangat banyak. Kerana dia tak tahu, oh sunat rupanya. I tak tahu pun. Rugilah you tak tahu. Dah seminggu Ramadan, pahala buang gitu Apa contoh orang terlepas pandang? Makanan yang afdal ketika sahur dan berbuka. Afdal bersahur adalah tamar. Afdal berbuka kurma yang lembik, kurma basah, rutab. Kalau kita makan ikut undang-undang yang Nabi ajar, dapat pahala. Benda tu tak wajib, tapi rugi orang tak tahu. Jadi tuan-tuan bear in mind, sahur kurma kering, berbuka kurma basah. Dia orang Melayu dia tak kenal sangat kurma. Kurma ni ada 400 spesies. Orang Melayu tak kenal kurma. Orang Melayu kenal 2 kurma saja. Pertama kurma free, yang kedua kurma Yusuf Tayyub. Tu yang dia tahu. Yang lain dia tak kenal. Kurma kering ni kalau tuan-tuan tahu dalam Tupperware boleh gegar, gedek macam dadu. Itu yang kering lah. Kalau yang gedebuk besar penumbuk, itu yang basah. Jadinya untuk bersahur kurma kering, untuk berbuka kurma basah. Ingatkan elok-elok.
Kalau tak buat, tak apa, rugi sajalah. Tapi rugi pahala. Tapi tak payahlah bergaduh-gaduh. Dah pukul 5 suku bergaduh lagi. Kering ke basah? Aku pun lupa lah. Kering basah. Makan je lah orang ngaji-ngaji lah tu. Makan lah, benda ada makan. Dapat apa lagi sunat yang orang terlepas pandang? Duduk awal di depan juadah. Dapat pahala sunat. 7 suku berbuka, lebih kurang 10 minit sebelum duduk. Duduk pandang makanan, dapat pahala. Jangan duduk lepas asar, sebu perut. Tengok. Tendang angin. Dah menengok lauk sedap. 10 minit boleh duduk supaya datang syukur. Ini panjangkan, kita habis masa pula. Orang yang tidak tahu bahawa maksiat boleh mengurangkan pahala puasa, maka yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Dia tak belajar. Tuan-tuan, mata kena jaga. Jalan-jalan Kuala Lumpur, pergi Jalan Tak ada lagi ke tahun ni bazar? Macam tak ada. Dengan baca surat khabar, jalan-jalan nampak amoy. Wow, tuan-tuan tengok tu, pahala puasa sah, pahala batal, pahala tak dapat. Oh, matilah macam ni ustaz. Saya bawa motor pergi ofis, takkan nak tutup mata, langgar semua benda. Gini bang, janganlah buat susah agama ni. Nazratu ula laka wa thaniyatu alaika. Pegang kaedah itu. Pandangan pertama free of charge, soup of the day. Okay. Tapi pandangan kedua baru potong markah. Jadi kalau bawa motor sampai traffic light, amoy melintas, wow, dia lalu. Alihkan mata, astaghfirullahalazim, aku ni puasa ni. Kalau pandang sekali lagi, batal pahala. Jadi astaghfirullahalazim, jangan tengok dah, biar dia lalu. Tengok, Allah ada lagi, Allah. Sebab itu Imam Mekah dia pakai serban tutup kepala, tutup kiri kanan. Apa sebab? Dia orang warak, tak nak tengok kiri kanan. Tuan-tuan try semayang pakai tutup kepala, tak tahu apa kiri kanan tu, tahu dunia kita je. Dia orang warak. Tapi kita mana langgar orang, tak boleh. Jadi jagalah. Bazar Ramadan pun sama. Tengok makcik jual pam balik, pakai ketat sangat. Allah, makcik ketatnya baju. Bagi 3 makcik, potong kecil-kecil. Ambo sombong tak mandang dah. Kota habis makcik. Saya dari jauh dah ternampak makcik dah. Kota habis, esok lah pula ya. Ambil duit. Tak maaf lah, tak mandang ya. Kenapa sampai jadi susah begitu? Sebab kita nak. Tapi benda ni belajar. Kadang saya tengok tidak adil. Orang nak pergi haji, pergi kursus sampai 17 siri. Dia nak puasa, haram pergi kursus. Pada puasa ni sehari 13 jam 46 minit kita main lempekah. Puasa pula 30 bulan, 30 hari selama dengan sebulan. Haji 5 hari ya. Tapi kursus kan main panjang. Ya, 5 hari ustaz. Ayah saya pergi 40 hari lebih. Ayah engkau tu dia pergi ikut muassasah susah namanya. Muassasah memanglah 40 hari lebih. Cuba engkau lempar 120,000, 10 hari ya. Haji ni sebenarnya nasib 5 hari. Tapi khusus lama. Maka marilah kita memantapkan ilmu. Dan saya ingat pihak masjid boleh main gambaran. Banyak nak diceritakan, tapi masa tidak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lain kesempatan. Bagi mohon keberkatan, mohon izin tuan-tuan, marilah kita sama-sama berdoa. Moga pertemuan kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan benda baik, jauhkanlah kami dari benda tak senonoh, makbulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Berakhirnya selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Ingat,
tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada yang sebelumnya, dan saya rasa kita tak bertemu lagi pada masa yang terdekat ini. Jadi saya mengambil kesempatan juga pada malam ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Boleh tak ucap terus sambil-sambil berjumpa. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Moga berhati-hati di jalan raya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.